شيخنا هذا عمر. الفاتحة ونشهد بسم الله الحمد لله إياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم بسم الله رب العظيم ورسول كريم ملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله خذ بيدي قلت سيدي ذكني لا إله إلا الله شريك له أحمد عن شيء قدير اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره في دارنا آمين رب العالمين الله Al-Imam Al-Haddad kata Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala, tidak ada yang membantu melainkan Allah dan tidak ada yang menunjuki melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada bekalan melainkan taqwa dan tidak ada amalan melainkan sabar di atasnya. Kita masih lagi menyambung berkenaan dengan ciri-ciri mereka yang menipu, mengaburi mata orang dengan keluarbiasaan, dan juga bagaimana untuk kita mengetahui mereka orang saleh, para wali salihin, ulama yang benar-benar di atas jalan yang benar, iaitu dengan cara kita melihat mereka itu orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, amalnya, ibadatnya, sunnahnya. Dan kata Imam Sahal bin Abdullah, kata dia, tidak ada yang membantu melainkan Allah dan tidak ada yang menunjuki melainkan Rasulullah. Maksudnya Muhammad yang membantu seorang itu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sendiri, dan tidak ada petunjuk ataupun yang menunjuki untuk beribadah pada Allah, untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah melainkan Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik ikutan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada bekalan melainkan taqwa. Maksudnya sebaik-baik bekalan adalah taqwa dan tidak ada amalan melainkan sabar. Maksudnya sabarlah yang terbaik. Itu sabar di atas bertakwa, sabar di atas Muhammad, berjalan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri ataupun sifat golongan yang benar Muhammad. Sebenarnya kata Imam Haddad, ketahuilah bahawa tidak boleh sendirian membentangkan semua urusan yang jatuh baginya pada zahir dan batinnya ke atas Alkitab dan Sunnah oleh setiap orang. Kedemikian itu khusus dengan para ulama yang mantap. Jika kamu lemah dari sesuatu daripada demikian itu, maka kenalah kamu merujuk kepada orang yang Allah suruh kamu merujuk kepadanya pada katanya, itu firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah ahli zikir. Siapa ahli zikir di sini? Ahlu dzikri di sini kata ulama, kata mufassirin, iaitu ulama yang ahli dalam bidang-bidangnya, khususnya bidang-bidang tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak mengetahui Allah SWT. Kata Imam Haddad, ketahuilah bahawa tidak boleh sendirian membentangkan semua urusan jatuh baginya pada zahir dan batin ke atas Alkitab dan Sunnah. Maksudnya bila kamu tengok seseorang, cara dia amal, cara dia menyampaikan ilmu,
kamu nak jadikan dia guru kamu, pembimbing kamu, kamu sendiri tu Allah SWT tidak boleh Allah SWT menjatuhkan hukuman Allah SWT dengan nilaian pengetahuan yang ada pada kamu. Karena kita nak ukur orang mesti kena ada kayu ukur. Kalau kita nak ukur orang itu ulama ataupun tidak, murabi mursyid ataupun tidak, orang sebenar ataupun orang yang batil, kena ada kayu ukur. Kayu ukur itu apa? Ilmu agama yang sempurna dalam kefahaman, yang sempurna fahaman kita dalam agama kita. Jadi Allah SWT Muhammad, bila kita nak cari guru, nak menghukum orang itu, dan kita nak tahu apa yang dia amal, dia betul ataupun tidak, kalau kita tak boleh, tak ada kemampuan, tak ada kayu ukur, macam mana? Kata Imam Haddad, hendaklah kamu menyerahkan ataupun menanyakan Allah SWT kepada ulama-ulama yang mantap ilmu dia. Ulama yang mantap dalam ilmu ni adalah ulama yang memahami ilmu zahir dan batin. Kadang-kadang masalah berlaku di zaman kita ni, kita tanya satu soalan bukan pada ahli dia. Ulama pun bukan semua dia ahli. Ulama sendiri bukan semua dia ahli. Contoh, ulama ni ulama tafsir, maka dia ahli dalam bidang tafsir. Tanya soalan tafsir saja. Jangan cerita tasawuf pula kadang. Yang cerita bidang hadis pula kadang. Kecuali ulama yang mereka itu lengkap semua ilmu, itu lain. Tapi kebanyakan ulama dia ada keahlian masing-masing. Kebanyakan yang macam itulah. Jadi cara terbaik bagi kita orang awam, kalau kita ada persoalan, contoh atau penilaian kepada seorang yang dia dakwa dia ahli tasawuf, dan kita nak tahu betul tak tasawuf dia tu, amalan zikir dia betul tak, cara dia beramal tu betul tak, cara dia menyampaikan ilmu, kefahaman dia sampaikan betul tak, kita nak tahu dia ni batil ke benar. Kita tak boleh nak hukum, tak ada kayu hukum, tak ada ilmu yang mantap untuk kita hukum ataupun buat keputusan kata dia ni betul lah atau tidak. Waktu ini jangan bercari ahli fiqh, cari ahli tasawuf yang betul-betul memahami bidang ni dan betul-betul beramal. Ada pengamalan dan ada pengalaman. Pengamalan lain, pengalaman lain. Pengamalan itu adalah amal mujahadah ulama itu setiap hari, untuk dia bersihkan jiwa dia dan pakaikan hati dia dengan sifat-sifat mulia, dan dia dapat makrifat daripada Allah. Dan apa yang dia alami, apa yang dia dapat daripada Allah dalam ibadat dalam mujahadah dia, itu pengalaman, dia panggil pengalaman. Mesti ulama tu ada pengalaman dan pengamalan. Pengamalan dan pengalaman. Jadi bila kita tanya dia, Syekh, ni ahli tasawuf kita tanya. Sebab kita nak tanya ni, orang yang dakwah dia tasawuf, kita nak tanya perujuk ahli tasawuf. Syekh dia seorang guru, dia cakap macam betul tak dia? Syekh dia seorang guru, dia kata dia alami itu, alami betul tak tasawuf dia tu? Kalau ahli dia akan merenung. Betul kata dia. Kalau bukan ahli dia, oi sesat tu, apa faham macam tu? Kerana dia faham zahir, tak faham batin. Dia tak pernah alami. Allah SWT. Kita kalau nak tanya hal rumah tangga, tanya pada orang yang dah rumah tangga. Ni kita tanya hal rumah tangga pada bukan ahli dia, kepada budak-budak. Tak boleh. Kita nak tahu macam mana nak main badminton, bertanya ahli bola sepak, boleh tak? Tak boleh. Kita nak main badminton bagi pandai-pandai, bertanya orang yang pandai main bola sepak, ahli bola sepak, tak boleh. Dia akan jawab salah lagi. Dia akan jawab secara, dia panggil apa? Sangkaan saja. Allah SWT. Jadi dalam agama ni, setiap bidang tu ada ahli dia. Ulama ni ahli tasawuf, ulama ni ahli fiqh, ulama ni ahli tauhid, ulama ni ahli tafsir, ulama ni ahli hadis. Masalah orang awam kita, dan masalah juga setengah daripada orang alim ni, kita dan orang alim ni ada masalah juga sikit-sikit. Salah macam mana? Kita ada soalan tentang tasawuf, kita tak faham, tapi cari ahli fiqh. Ahli fiqh masalah kadang-kadang. Masalahnya apa? Dia tak pernah faham, tapi dia hukum cara fiqh. Oh, ikut syariat, ikut pengakuan tak betul benda ni. Fiqh, cara ilmu zahir kamu. Allah SWT. Dan pandangan kamu itu secara zahir. Allah SWT. Dia tak boleh nak memahami lebih dalam kerana dia bukan ahli. Jadi sebaiknya macam mana? Bagi orang awam, hanya rujuk pada ahli dia. Masalah tafsir, ahli tafsir. Masalah fiqh, ahli fiqh. Dan amanah orang alim pula, kalau tu bukan bidang kamu, jangan jawab. Ini dia orang tanya tentang tarikat ni betul ya Syekh? Kita ahli fiqh, kita tak tahu tarikat, kita bukan ahli tarikat, kita tak amal tarikat, kita tak bai'ah mana-mana tarikat, kita tak ada mursyid tarikat yang bimbing kita. Macam mana kita jawab pasal tarikat? Orang kata ni tarikat ni amal macam ni boleh tak? Pandangan saya tarikat ni semua sesat. Kamu ahli kah nak cakap macam tu?
Kamu pernah mendalami ke bidang tu? Pernah duduk dengan ahli dia kan? Tak pernah diam. Minta maaf, saya fiqh ya. Nak tanya bab semayang batal sah, saya boleh baca. Nak tanya saya haji, tawaf macam mana boleh sah, boleh batal, saya boleh baca. Nak tanya pasal zakat macam mana hukum, saya boleh baca. Oh, ini bukan bidang saya, kata dia. Cari orang lain. Cari ustaz yang sekian tu, syekh tu. Itu ahli dia. Itu bawa mana? Kadang-kadang problem berlaku macam tu. Kita tak tanya pada ahli, dan yang bukan ahli pergi jawab. Yang sebaiknya kita tanya pada ahli, dan kalau bukan ahli yang kita tanya, dia amanah. Bukan bidang saya. Walaupun secara pandangan akal dia, pandangan dia sendiri nampak tak betul, tapi jangan jawab. Belum tentu dia pandang tak betul itu tak betul. Kenapa? Bukan bidang. Jangan, bukan main-main. Ada bidang agama ni bukan main-main. Tak boleh seorang itu keluarkan pandangan sendiri. Bila kita keluarkan fatwa, itulah selangkah dalam neraka tu. Main-main, tak boleh fatwa, tak boleh. Takut bila fatwa kita sesat, kita menyesatkan orang. Orang amal fatwa kita. Maka dosa kesesatan yang kita keluarkan tu, kita tanggung. Kita akan, Allah SWT, dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bukan memang bidang fatwa. Keluarkan ini. Jadi kita sebagai orang awam, amanah kita sebagai seorang awam, tanya hanya pada ahli dia. Kalau masalah tauhid tak apa nak faham, tanya pada ustaz yang pandai tauhid. Kalau tak pandai ilmu hadis, tanya pada bidang hadis. Nak tahu hadis sahih ke dhaif apa semua, tanya ahli hadis dia. Macam tu Selamat, semua kita akan selamat. Imam Haddad ajak kita. Imam Haddad kata, kalau kamu nak tahu seorang itu betul tak betul, zahir dia betul, batin dia betul, kamu tak mampu nak ukur terus daripada kitab dan sunnah. Tak boleh terus kamu nak buka Quran dan hadis rujuk betul tak dia ni, dengan Quran dan hadis tak mampu. Kamu kena rujuk ulama, dan ulama yang betul-betul mantap, betul-betul ahli dia. Betul ahli. Allah SWT. Okey ya. Bahkan kalau ulama betul-betul ahli, ada ilmu zahir dan batin, kebanyakan dia akan kata betul itu. Betul itu. Sebab luas. Sebab tanda orang ini fahaman dia luas, dia punya ilmu dia luas, banyak dia mengiyakan betul itu. Betul itu. Tanda jahil apa? Selalu tolak. Oh, tak betul yang buat betul. Tak betul yang orang tu. Tak betul yang tak betul bukan sebab tak betul, sebab dia tak faham apa orang buat. Tak betul sebab jahil. Ulama yang alim dia tahu, oh itu ada pandangan juga. Oh macam tu. Itu ada qaul. Oh itu ada sebagai mazhab betul tu. Oh macam tu. Oh itu ada malam wali sekian-sekian buat itu. Oh itu betul itu ada imam sekian-sekian nak anjurkan itu. Oh itu betul Nabi pernah buat macam ni. Oh betul itu sahabat pernah amalkan ya. Tu orang alim. Orang jahil, oh aku tak pernah dengar, sesat. Oh tak pernah aku jumpa, sesat. Seolah dia mengkaji semua kitab-kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah. Padahal dia hanya tebuk-tebuk saya kaji, tak seluruhnya. Tapi dia mudah menghukum, oh ini syirik, ini bid'ah, ini sesat, ini kafir. Sedangkan dia tak ada ilmu dalam hak yang dia nak jawab tu. Alhamdulillah. Jadi kita nak amanah dengan ilmu. Saya senang kadang-kadang saya buka soalan malam-malam. Tak erti saya tak jawab. Nanti saya rajin, saya rujuk, saya jawab. Tak rujuk, saya diam saja. Cari guru lain. Apa saya nak beratkan diri saya? Saat saya nak tengah fikir ni, tunggu ilham daripada Allah. Haram. Mana boleh ke tu? Senang. Tak tahu. Saya rujuk lain. Saya rujuk tu kadang pakai tak rujuk dah. Kadang kita dah lupa, tak rujuk dah. Lagi bagus macam tu. Terlupa tak jawab soalan orang tu lebih bagus daripada terjawab tapi bukan ilmu kita. Keahli kita. Kan keahlian kita dan bukan yang kita faham. Bahaya. Lebih baik kita abang ke orang, saya tak jawab ni, minta maaf. Itu lebih baik. Sebab itu kata ulama, wallahu alam tu nisful ilmi. Kita kata wallahu alam itu setengah daripada ilmu. Orang kata apa hukum ni? Kita baca wallahu alam, saya tak tahu. Yang tu ilmu sangat kita bagi pada orang tu. Bahkan setengah ilmu dah. Apa maksud wallahu alam nisful ilmi? Maksudnya bila kita kata wallahu alam, aku tak erti maksudnya Allah saja yang tahu benda ni. Waktu tu kita dah ajak orang tu untuk pergi tanya orang lain. Pergi kaji lagi. Sumber-sumber yang lain. Maksudnya apa? Orang itu akan dapat ilmu lagi banyak dengan kita kata wallahu alam. Tapi kalau kita tak kata wallahu alam, orang tu ambil ilmu yang kita pakai teka tu, orang tu sesat terus, ilmu tak ada, jahil pula. Bahkan salah amalan dia. Kan teruk. Nisful ilmi tu. Apa wallahu alam. Kata wallahu alam. Wallahu alam. Tak perlu fikir cari punca, tak payah. Hak jelas, ini boleh. Ini haram. Ini macam ni. Hak tu kita jelas. Hak jelas, selesai wallahu alam. Lebih baik kita lupakan terus soalan tu daripada kita nak jawab juga. Lebih baik kita lari elak daripada orang. Saya tak boleh ni, tak, nanti saya jawab, saya tak erti lah. Itu lebih baik. Lebih baik. Amanah. Saya pernah tengok seorang tu, dia profesor lah. Tak tahulah dia bidang apa ngaji. Dia pernah main lah tempat kita.
Dia mengajak bab perjalanan manusia pada alam ruh sampailah syurga neraka. Ada seorang tu tanya ada tentang ruh, ataupun tentang beberapa soalan tentang perjalanan hidup kita ni, barzakh semua ni. Dia tak tahu nak jawab, tapi dia cuba nak jawab, kita tengok. Dia tak lepas juga, orang tu tanya lagi macam tekan dia. Dia kata, saya boleh jawab benda ni, cuma ada sikit technical, kata dia. Apa tu? Kamu rasa kamu akan hina ke jadi profesor yang tak boleh jawab? Sebenarnya hina aku menjawab tu hina. Tak jawab tu mulia. Anak mana? Jawab tu hina. Tak boleh jawab. Oh, ini technical sikit. Bukan saya tak boleh jawab, tapi ini technical, kata dia. Ada sikit technical soalan ni. Technical apa ni? Kata wallahu alam. Selesai. Ataupun aku tak tahu. Allah senang. La adri tu sangat baik. Allah senang. La arif, la adri. Bagus. Aku tak tahu. Aku tak erti. Aku jahil benda ni. Bagus. Apa hinanya? Bahkan kita kena rasa, ya Allah mulianya Allah bagi aku kekuatan untuk kata wallahu alam. Mulianya Allah bagi aku kefahaman untuk kata wallahu alam, aku tak erti. Alhamdulillah. Jangan kata kita semua erti. Itu satu kehinaan, itu satu kebodohan sebenarnya. Silakan kata ulama, tanda kebodohan seseorang, apa yang dia dengar semua dia nak cakap. Bahkan kadang yang dia tak pernah dengar dan dia tak tahu pun dia akan cakap juga. Itu bodoh dah. Orang bijak, orang alim, tak semua benda dia cakap. Yang perlu saja. Itu orang alim. Kadang-kadang soalan tu dia boleh jawab, tapi disebabkan dia masih memikirkan pelbagai qaul, pelbagai pandangan lagi ulama, dia nak lebih merujuk, lebih mendalam, mana pandangan sesuai untuk tempat tu, kadang dia tak jawab juga. Tak, maaf, nanti saya jawab. Kadang-kadang ulama dah tahu hukum tu tak jawab juga. Kenapa? Tak amal lagi. Macam-macam ulama tengok. Dah guru syekh kita cerita, ada seorang guru, orang tanya dia, "Syekh, apa hukum dan bagaimana nak beramal puasa Isnin Khamis? Adakah disunnah?" Dia diam. Wallahu alam, kata dia. Minggu depan saya jawab. Oh, tu masya-Allah, ulama besar takkan dia jawab. Kami anak murid boleh jawab, sunnah lah. Senang je, niat sajalah. Apa masalahnya? Hukum dia sunat, senang. Syekh tak mau jawab. Tok guru besar. Minggu depan dia mai. Dia jawab satu persatu. Orang tanya, "Wahai Syekh, kenapa tak jawab terus? Engkau kan tahu alim." Dia kata, "Bukan aku tak mau jawab, aku tak amal lagi. Aku tak mau habang kat orang amal, aku tak amal." Soalan Quran kata, siapa yang kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu berkata, mengajak orang lah, termasuk sesuatu yang kamu tak amalkan. Sungguh besar kebencian di sisi Allah, kamu kata apa yang kamu tak amal. Takut yang tu. Tak jawab juga, tak tahu, Allah alam. Kita jawab. Satu, kita kena duduk dengan ulama, talaqi yang ulama, duduk di pondok. Tak duduk di pondok pun, kita duduk dengan mana-mana guru. Kita tengok akhlak tu, akhlak. Kalau kita tak dapat akhlak tu, akhirnya kita masuk dalam masyarakat, kita anggap orang panggil kita ustaz, kita tahu semua. Akhirnya nak jawab semua. Sesat. Tak jawab semua tu lah ustaz. Jawab semua tu bukan ustaz. Semua jawab bukan ustaz. Hatta jawab semua tu ustaz. Warak. Tunggu Rifai. Orang tanya ada soalan, dia diam. Dan memang sunat kita diam dulu sebelum jawab soalan. Disebut dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin nak sebut. Orang kalau tanya soalan, sunnahnya, akhlaknya macam mana? Orang tahu, "Ustaz, apa hukum ini, halal ke haram?" Diam Ustaz. Bagus soalan tu. Ini sunnah juga akhlak, kita kata bagus soalan tu. Puji orang tanya sebab dia nak ambil ilmu. Kerana as-su'al miftahul ilmi. Kerana tanya itu, kata ulama, adalah kunci ilmu. Siapa nak dapat ilmu banyak, tanya banyak. Okey ya. Allahumma salli Muhammad. Sebab ulama-ulama ni kadang-kadang depa segan nak cakap sangat ilmu kita. Depa macam cakap sikit-sikit lah. Macam mana kita nak bagi depa cakap, nak golek, nak korek ilmu pada depa? Tanya. Duduk dengan tok guru kena tanya banyak. Aku nak tanya apa tak dia? Allah SWT. Kita akan korek ilmu. Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur di Hadramaut, sebelum dia mati dia kata apa? Aku nak meninggal dah ni, kata dah tak lama lagi. Tapi dalam dada aku ni ada 15 lagi bidang ilmu yang orang tak pernah tanya. Dan aku tak ada nak ajak lah. Dia mufti ajak macam-macam ilmu. Tapi dia tak disebabkan orang ni kurang, mungkin tak tanya, tak korek kot. Dia tak 15 lagi ilmu. Yang dalam dada aku belum aku ajak pada orang tak tanya. Nak meninggal dah. Itu ulama. Okay, ya. Jadi kadang-kadang kita kena korek ilmu Tok Guru. Kita macam kita pergi ziarah Tok Guru, mesti bawa soalan. Paling kurang satu soalan. Kerana satu soalan tu dia buka macam-macam, dia urai. Dia dapat banyak ilmu. Pergi jumpa Tok Guru mesti soalan. Mula-mula dia akan tanya kita, apa khabar, sihat kau, mai dari mana? Jawab. Habis dia tanya semua, kita pula tanya dia pula. Tok Guru, apa hukum ni ya?
Tok Guru, kalau rasa macam ni macam betul tak Tok Guru? Tok Guru saya pernah dengar orang kata macam ni, betul tak? Lepas tu dia akan hurai tu. Sebenarnya tu ada, itu ambil ini, nampak? Kalau bagus ada soalan kedua, soalan ketiga. Setengah Tok Guru dia tanya pula kita. Ada soalan apa? Kita ziarah dia. Dan tak Sumit. Sumit kalau kita jumpa dia tanya khabar, tanya nama, hang duk mana apa semua. Kalau abang duk tong kayak, dia tahu lah tong kayak tu lu duk main kat tu, kata dia. Pak Su duk main kat tu. Pak Su lu duk kerja perkara bu. Tuan M semua tu kawan lah semua. Karabu tu Pak Sumit lah. Dia kata tong kayak Semang Perak semua, dia kawan-kawan dia kat ni dia. Pak Sumit. Dia lu Karabu kerja tu. Dan lepas habis semua, dia akan kata apa? Yang hampa main ni, hampa ada nak bincang apa dengan Pak Su? Ada apa-apa kan nak tanya, nak bincang? Ulama. Dia suka ditanya. Allah senang. Bila tanya tu dia akan keluar macam-macam. Allah senang. Kadang-kadang kita ziarah ulama, kita tanya ada soalan, kita akan dapat ilmu yang lebih luar biasa daripada dia ngajak. Kadang ngajak tu orang awam ramai. Ada budak-budak, ada orang muda baru nak ngaji. Dia bagi maksudnya apa? Dus pertama dia bagi, tak bagi dus kedua. Contoh Allah senang. Kalau pi jumpa dia bagi dus kedua, dus ketiga, dus keempat. Dia punya efek pun lagi kuat. Kesan sampingan dia lagi kuat, lagi bagus pada hati kita. Itu dus wali-wali lah. Okey ya. Dus tu lain tu lain. Okey ya. Jadi kadang-kadang kita jumpa dia khusus duduk lutut, temu lutut dekat P3 4 orang. Tok Guru kita nak kenal Allah macam mana? Dia cakap luar biasa, kita dengar, masya-Allah. Makrifat dia bagi pada kita. Kalau dalam majlis dia bagi takat orang boleh terima. Sebab tu penting ziarah ulama, penting duduk dengan depa, penting musafir dengan depa. Waktu tu dapat ilmu yang dalam, yang khusus yang dia tak cakap dalam kuliah. Itu pada ahli dia pulang. Memang ada ilmu tu. Sebab sohbah dekat dengan ulama memang dapat. Kadang dia cerita rahsia dia yang Allah bagi pada dia, pada kita. Okey ya. Tu seronok dapat betul. Kita akan dapat faham lebih. Saya pernah ada seorang tok guru kita, kadang-kadang kita jumpa duduk dengan tok guru Bukan setakat dia tanya dia bagi ilmu yang lagi khusus. Kita personal dengan dia. Bahkan Allah SWT, nak personal ni kena musafir lah, musafir khidmat, duduk dengan dia apa, duduk pondok apa kan. Benar seorang tok guru saya bukan setakat tu, bahkan tok guru kalau kita duduk dengan dia, musafir dengan dia, keluar kereta, naik kereta dengan dia, kadang-kadang masalah dalam hati kita dia selesaikan kita secara khusus. Sebenarnya dulu 15 tahun dulu lah. Berapa tahun? Masuk Darul Hadis 2009, 2010. Dan ni 2021. Berapa tahun lah? 11 tahun lah. 2010 sampai ni, 11 tahun lah. Okay. Dia ngaji lah beberapa orang guru kita. Seorang guru saya ni, saya tak sebut nama dia sebab dia masih hidup lagi. Allah SWT. Seorang guru kita, seorang syekh kita ni. Dulu saya duduk keluar dengan dia. Saya tak ada lesen dulu. Pas sekolah kita tak ambil lesen lagi, kereta. Dia lah buat kereta, kita hanya tumpang lah. Kata ustaz, nak ikut ustaz boleh tak? Pergi ngajak apa, ustaz ada pergi seorang, pergi Sungai Petani, pergi KL, pergi Perak apa semua duduk drive. Nak teman saja sebab tak ada lesen, dia kata boleh jom. Boleh kat senang-senang kata dia. Waktu tu kita mula, sebenarnya kita cari angkang macam mana nak suhbah dengan dia. Dapat ilmu lebih. Nak suhbah dengan tok guru, orang soleh, wali. Akhirnya musafir, keluar. Banyak sangat saya dapat. Di antara yang saya dapat apa? Dia duduk tekan saya sembilan tasbih setiap hari. Dia tu sembilan tasbih setiap hari. Sembilan tasbih setiap hari kata dia. Selawat jangan tinggal. Ribu sekian-sekian dia bagi. Cuba amal kita, amal. Allah senang. Satu hari dia main seperasaan hati saya. 11 tahun lepas. Dia kurang. Dah sembilan tasbih setiap hari, amal setiap hari. Banyak kita amal ni. Amal. Allah senang. Kerja amal saja. Waktu ngaji, orang tak kenal kita. Kita dengan diri kita ya. Allah senang Muhammad. Satu hari nak kereta. Sampai dekat Tol Pendang, nak keluar Tol Pendang. Dia kali saya, dia cakap. Dia kata kita boleh buat amal ni. Amal tu boleh buat, amal ni boleh buat. Kita tak boleh kata kita. Kan kita buat sebenarnya. Tuhan bagi. Jangan pandang kata kita buat. Padahal memang hari tu dia pandang, aku boleh buat no. Banyak aku boleh buat ni. Malam tu terus dia bagi ubat. Astaghfirullah. Tu suhbah dengan tok guru. Dapat macam tu. Sebenarnya seorang guru saya dulu. Ni lagi lama, 15 tahun lepas, lebih kurang 16 tahun lepas. Allah, waktu umur belasan tahun dulu. Lepas sekolah menengah dulu. Seorang kita ngaji, seorang tok guru. Dia kata mai rumah dia pagi ni nak mengaji lah, ngajak. Tapi rumah dia ngaji. Dia orang kasyaf, wali, salihin. Dia hidup lagi, tak cerita lah nama dia apa. Saya mesej dia malam. Esok nak pergi pukul 8 rumah boleh tak? Bincang-bincang ilmu lah. Tak boleh pukul 8 main pagi.
Kita orang Melayu ni kalau ke 8, 8.30 lah, 8 suku, 8.10. Tiba-tiba hari tu jadi semua jadi semangat awal kan nak pergi ngaji ni, jadi macam automatik Allah nak uji kita. Automatik tu semua lancang. Mandi lancang, pakai baju lancang, semua lancang. Naik motor pergi. Betul-betul masuk dekat lorong rumah dia, sampai depan rumah dia, tepat ke 8. Lah hati lintas betul. Kekuatan tu lintas tu memang lintas betul, rasa betul. Lintas apa? Ush, aku boleh tepat waktu ni. 8 tempat sampai. Ish. Boleh tepat ni. Ke 8 sampai. Turun, bagi salam. Assalamualaikum. Dia duduk depan pintu. Waalaikumsalam, masuk kata dia. Duduk dia kata apa? Kita boleh tepat waktu bukan kita, Allah yang bagi. Kenapa kita? Astaghfirullah. Tu Tok Guru. Tu kalau kita dekat dengan Tok Guru. Dia tu K8 bukan. Kan kita boleh jadikan sendiri tu. Kenapa kita kata kita boleh tepat waktu? Allah yang bagi. Kenapa kita nampak kita buat? Astaghfirullah. Depa nak jangan itu tauhid pandang Allah saja. Lepas tu kita seronok. Maksudnya kita dapat, oh ni tak betul nak jaga ni. Oh ini tak betul ni jaga ni. Itu yang ni buang ni. Ini buang ni. Itu penting suhbah. Tapi kalau kita duduk dalam kuliah, kita dapat secara umum. Allah senang. Okey ya. Walaupun cara umum tu pun dah teruk dah lah kita kena. Dia pukul kita teruk dah tu. Senang okey. Cuma kalau kita duduk dengan dia tu personal, tu lagi kena teruk lah. Lagi dalam lagi dia bagi ya. Okey, Allah senang Muhammad. Ada seorang tok guru saya tu. Allah senang Muhammad. Kawan-kawan nak pergi jumpa dia. Kita jom jumpa. Azirah. Tak apalah duduk. Sampai dia tanya seorang. Kita hang main bola dah. Main bola. Kita main bola. Seorang saya main bola. Tentang kami waktu semua geng ngaji. Dia kata tak main. Saya tak main bola dah. Saya tak main bola pasal. Nampak macam bagus lah. Dia tak main bola tentang dia relax kan. Dia kata hang tak main bola tapi main badminton. Dia sengak. Masuk kereta dia kata memang betul. Petang-petang main badminton tak main bola. Tahu mana? Ada seorang kawan saya. Pak Suyuk. Sebutlah nama Pak Suyuk lah. Tunggu Jayuk lah tersebut lah. Tunggu Jayuk nama dia. Tunggu Jayuk Pak Suyuk lah. Jadi yang seorang. Bangun ke awal pagi. Jawab ke 6, ke 7, 5.30, ada 5. Mai tong sang kawan dia tanya hang bangun ke apa? Bangun ke apa? Dia tahu pukul 5 Pak Su. Saya muka serius lagi. Ke 5 apa pukul 6 kata dia. Dia sengak. Masuk dalam kereta. Dia kata kat kami, dia kata tiap-tiap hari pukul 5, cuma pagi ni pukul 6. Saya jawab sebelum nanya. Jawapan tu bagusnya. Hak eloknya bagi. Pada hari tu pukul 6 kata dia, nak uji dia. Dia kata pukul 6 bangun. Pukul 5 kata dia. Pada surat kita ada bang imam semua. Okey ya. Allah senang. Ada seorang kawan dia tanya, mu buat kerja apa? Dia kata saya jual burger Pak Su. Mata mu jaga sikit. Masuk surat kita dia kata apa? Tu jual burger ni macam-macam mai ustaz nak buat macam mana? Tapi kena tu padu. Allah. Mu jaga mata kata dia. Oh bahaya. Zia pernah satu hari seronok lah dulu waktu duk pergi ulang ngaji ni, memang seronok lah dapat ilmu pada dia. Seronok ilmu dia. Ada seorang nak pergi ziarah dia, 2 orang kawan. Syekh kita cerita lah. Nak pergi ziarah. Nak sampai dekat rumah dia tu, dekat Bakai sana, dalam sana lah, dekat belah nak ke Kulim tu, Bakai. Ada ulang telung sela duduk tengah jalan panggung tinggi. Nak jalan tak boleh dia sekat. Lepas tu undang ke belakang, ada sekok lagi. Sekat ke belakang. Akhirnya belah juga ke rumah dia. Sampai saya rumah dia bagi salam, dia buka kat pintu, dia kata apa? Mu jumpa ular? Dia tahu mana? Mu jumpa ular? Hang jumpa ular ah? Tahu mana? Ada skrin mana ada apa? Dia pun tak cerita lagi. Tu dia. Okey. Kalau Pak Sumit tu tak kenal nama dia bang tu contoh nama kita Zakaria. Sumit. Dia tahu nama tu Okey. Macam tu dia apa? Okey. Sumit pernah cerita saya, dia kata apa? Dia kata siapa duduk depan saya ni, saya tengok habis kata dia. Saya boleh tengok habis Allah bagi macam tu kata dia. Habis semua dalam tengok. Okey ya. Sumit. Tu dia ceritalah dia punya tu. Okey ya. Tu baik. Sebab tu pergi tu nak istighfar dulu. Istighfar dulu kan. Okey ya. Allah sesenang. Dia senang kan kita ni nak pergi jumpa wali-wali ni, kita nak bagi dia paling kita elok. Kita rasa kita teruk lah apa? Teruk dosa banyak tak apa. Tapi kalau kita rasa aku nak wali ni, Zai kata aku ni amal ni, aku ni bagus ni, memang kena.
Memang dia smash terus. Bola tanggung dia bagi terus. Tengok bola tanggung, main kat tepi tak apa. Main kat atas jaring tak apa, main kat atas net tak apa. Bola tanggung kena terus. Bola tanggung kita penat kan. Sagi wali tu mesti dia kata aku ni banyak selawat. Aku ni orang selawat. Sagi wali tu mesti kata aku ni banyak ilmu. Kok dia abang aku ni orang lain macam ke apa semua kan. Duduk kena terus. Bagi terus. Bagi terus. Jadi bahaya. Kita dah jumpa wali-wali, kita rendah diri tak apa. Aku ni kurang nak mengaji saja macam tu. Okey ya. Tuan Senang Muhammad. Macam seorang kawan saya nak jumpa Pak Siok, dia ajak saya, okey saya jom, saya bawa lah. Sampai dia duk angkat dia punya tu diri dia. Pak Su, saya ni dapat ni, saya rasa ini apa semua, saya dapat benda ni macam-macam lah. Dia kata apa? Tu nafsu mu, tu syaitan tu kata dia. Kena terus. Dia bagi terus. Tunduk terus. Ingat Pak Su nak kata, Masya-Allah hang ni dah sampai mata wali ni. Dia berubah terus. Tu nafsu tu, syaitan tu kata dia. Sengak. Tak cakap dah. Tak boleh kita ni tak cerita dia kecuali betul-betul nak rujuk abang elok lah. Jangan abang sebab nak tunjuk kita ni dapat sesuatu. Cukup abang sebagai nak rujuk tak apa. Tu pun abang bisik pelan-pelan. Itu abang umum tu memang dia bagi terus. Syaitan kata dah. Macam tu ah. Allah Subhanahu Muhammad. Berbahaya. Allah Subhanahu Muhammad. Itu pengalaman kita jumpa ulama-ulama. Depa macam tu. Siapa main rendah diri depa lain elok. Siapa main tinggi kena. Macam Pak Su Yuk Syahidah cerita pernah dua orang kawan pi. Seorang pakai seluar jin lah. Nak jin t-shirt lah. Tapi tu nak taubat pada Allah, nak dekat diri dengan Allah, nak ilmu akhirat. Hal seorang pakai jubah. Kaju macam orang ngaji lah. Hati ni nak ilmu pelik-pelik daripada Pak Su Yuk. Ilmu macam dunia lah, pelik-pelik lah. Mungkin dia nak terbang ke tak tahu lah, Allah Alam kan. Pelik-pelik lah. Dia masuk dua orang, dia ambil kitab lah. Dia pergi kat pakai seluar jin tu, dia ambil kitab. Dia kata, ambil ni baca kata dia. Ambil ni baca. Dan elok. Pakai jubah ni, dia ambil kitab. Mau baca. Marah. Maksudnya apa? Main tak bagus, niat tak bagus. Nak ilmu dunia. Baca kata dia. Layan tak elok terus. Pak Su Mik kata, Pak Su ni, siapa masuk rumah Pak Su, kaki kanan, Pak Su cakap semua dia elok. Sumik selalu pesan kami kata. Pak Su Mik dan Pak Su Mik kata, siapa masuk rumah Pak Su, kaki kiri, disebabkan dia buat rumah Pak Su ni jamban, maka Pak Su keluar semua jamban-jamban. Maksudnya apa? Benda-benda buruk semua tak elok. Dah jamban, keluar tak elok kata dia. Maksudnya siapa hormati rumah dia, kita muliakan rumah dia, masuk kaki kanan, sebab rumah memang kena mulia. Rumah siapa? Rumah kita kena mulia kan. Masuk kaki kanan. Sebab tu saya kalau sebelum nak pergi bawa kawan-kawan, jumpa Pak Su Mik dulu, pesan ni. Ni hampa jaga kaki belah kanan tu. Apa kena tengok kiri kanan tu. Kaki kita kena lagi. Sampai nak masuk ni pakat tolak. Pakat dah tengok kaki masing. Takut silap langkah. Tu lawak. Masuk dulu. Semua pakat dah tengok kaki. Pakat duk takut termasuk kaki kiri. Sampai macam tu. Kaki kanan. Sumit. Tapi orang sumit kena ingat kaki kanan masuk. Dia tak tengok kita masuk kaki mana. Dia automatik dia cakap dia ikut kaki kita tu. Kita langkah. Dia automatik sini. Dia tak tengok pun. Dia tahu masuk. Tapi dia tahu dah masuk kaki mana ni. Kan kena. Memang kena. Ada seorang lagi di Wali kita jumpa. Pak mentua kita bawa di Selangor sana, di belah tu apa? Sebelum kita nak masuk Selangor awal tu nama apa? Tempat? Rawang tu belakang tu sikit ada seorang wali Allah. Orang soleh ahli makrifat, ahli mazhub semua cakap makrifat semua. Jumpa dia sembang lah makrifat semua, dia cakap semua makrifat. Tapi betul lah makrifat dia tu. Kita berasa Allah, dia dapat ilmu dalamnya. Tu dia cerita kami, dia reda tu, dia hal dia reda tu dia cakap kami nama balik lah. Dia kata orang itu ada seorang yang jumpa Pak Su. Nama dia panggil Pak Su kak. Gelarnya Pak Su ya. Tak sebut belakang tu dia hidup lagi. Allah Subhanahu. Tak meninggal dah, saya sebut nama terus ya. Kalau nak tahu kena PM lah. Kena PM tepi lah apa saya bang. Dawang tu ada siapa? Okey ya. Tepi sana insya-Allah ziarah bagus sangat. Okey ya. Umur tua dah. Dan dia keistimewaan dia ni, mak dia mengandung pada dia dalam kandungan setahun ke setahun lebih. Dia bukan 9 bulan tak anak lagi. Lama dalam kandungan ibu dia. Lama. Allah Subhanahu. Okey, jadi Allah Subhanahu. Kalau tak salah pandangan fuqaha, paling lama boleh duduk dalam kandungan seorang itu 4 tahun, tak salah 4 tahun. Seorang ibu boleh mengandung selama 4 tahun. 4 tahun boleh dalam kandungan boleh. Imam Malik kata salah, ibu dia mengandung 4 tahun dalam perut, 4 tahun. Orang dulu segi tak anak tak ada, biar. Okey, jadi Allah Subhanahu Muhammad. Allah Subhanahu nak cerita apa tu?
Bakso ni kita ada kata dulu siapa ada seorang datang rombongan main jumpa bakso. Ziarah bakso. Kata dia, ada seorang tu duduk di hujung pintu kata dia. Dia nak kongsi sayang kita. Ada seorang duduk di ujung pintu kata dia. Dia ni orang lain semua dah duduk sembang-sembang, tapi dia tu di hujung pintu tadi. Dia duduk kata macam-macam kat bakso. Tu ni betul ke ni? Pak sesat. Kadang-kadang dia tak pakai baju pun tu. Ni betul ke ni? Sesat. Tak betul orang tua mana. Kata macam lah. Lepas tu Pak Su kata cerita kan Pak Su kata apa? Saya ni bila duduk cakap macam-macam, duduk kata kutuk macam-macam lah hati dia. Saya dengar telinga saya. Kata lah hati dia dengar telinga kata dia. Dengar kuat jelas kata dia. Akhirnya dia bangpa kat orang tu, dia kata kalau kamu tak suka pada saya tak apalah, balik lah. Tak masalah apa kata dia. Terkejut orang tu. Astaghfirullah. Pergi depan terus minta maaf. Tak mana. Macam tu. Dia balik. Ada seorang guru kita tu, Allah Sayyidina Muhammad. Ada yang ni hidup lagi ya. Saya nak pergi dia, nak kata kat dia, Ustaz, malam ni nak ikut Ustaz boleh tak? Adalah program malam tu nak ni. Dan kita pun tak rancang sebelum tu nak pergi tanya. Cuma sambil-sambil dia nak keluar kuliah tu, elok kita nak pergi tanya tu, dia kalih dia kata apa? Malam ni nak pergi keluar dengan isteri kata dia. Nak bawa isteri keluar. Tu senyum. Tak ada tanya. Macam mana dia tahu? Kadang apa yang tercakap dalam hati daripada dengar telinga. Tu solihin. Hati bersih. Macam tu. Okey, Allah senang. Jadi ahli dia, Imam Haddad tu kena tanya rujuk ahli dia betul-betul. Tak tahu fiqh, cari ustaz fiqh. Tak tahu tasawuf, cari ustaz tasawuf. Tak tahu dan nak rujuk tentang ilmu tauhid, cari ustaz tauhid. Macam tu. Dan ustaz tauhid kena jawab bidang dia. Kecuali dia tahu bidang tasawuf juga, silakan jawab. Fiqh pun dia tahu, silakan jawab. Kalau satu bidang nak cakap. Tak mana. Allah senang. Tengoklah ni banyak orang jahil. Allah senang. Orang jahil yang melampau. Jahil ni tak apalah, kalau jahil pergi ngaji lah, tapi ni jahil melampau. Jahil yang dia ni dia tak tahu, tapi dia tak perasan kata dia tak tahu, tapi dia buat dia tahu. Dia panggil pala tahu. Ini banyak ni pala tahu ni. Dah tak tahu buat tahu. Pala tahu. Allah senang. Ini macam ni. Contoh ulama buat satu kenyataan, ulama bagi ilmu. Viral ilmu tu. Dia duduk depan Facebook, dia ulas. Mengikut pandangan saya, Syekh ini sesat. Mengikut pandangan saya, ilmu ni tidak ada di Quran dan hadis. Kamu kaji semua Quran dan hadis. Ngaji kadang fakta, kadang bukan mengaji agama pun. Kadang tebuk-tebuk yang ngaji. Tapi mengikut pandangan saya, ini sesat. Ini syirik, ini bid'ah. Oh. Dia ahli apa? Dalam bidang apa? Dia ahli apa? Kalau kamu ambil ilmu dari universiti tu bukan semua ahli tu. Bukan kita dapat sepenuhnya keahlian dalam ilmu agama. Kenapa? Mengaji di universiti, terbatas ilmu kita. Kita hanya kena ambil satu kos, dan dalam kos tu kita ada satu benda yang kita tumpukan. Ngaji tepuk-tepuk dia panggil. Kita pernah mengaji universiti, kita tahu macam mana universiti mengaji. Satu, siapa mengaji universiti, dia kena talqi dengan ulama di luar universiti. Ambil betul-betul kulit ke kulit. Universiti ni dia tepuk. Esok bab ni ya, usah bab ni. Nanti akan masuk bab ni. Tesis kita bab ni hanya cerita dan baca kitab-kitab bab ni saja. Itu saja. Ngaji pondok kulit ke kulit. Habis kitab ni, habis kitab ni, bidang ni. Universiti dengan pondok, tak boleh lawan. Universiti tak boleh lawan pondok. Ilmu pondok lebih banyak daripada universiti. Ini hakikat dia. Dan sebetulnya iktiraf pondok lebih pada iktiraf universiti. Tapi kita dimainkan pemikiran kita di akhir zaman. Siapa yang ikut sistem macam ni diiktiraf. Siapa tak ikut sistem yang diatur oleh orang sekian-sekian, tidak diiktiraf. Dan kamu kalau pondok nak ikut sistem kami, nak kami iktiraf CJ kamu kena ikut silibus kami. Tak boleh silibus Tok Guru. Silibus kami ini. Silibus kami kadang kena campak lagi perempuan. Silibus kami ini. Setengah Tok Guru pondok. Macam seorang Habib di Yaman. Allah senang. Masyhur dia punya pondok. Mai orang daripada luar, daripada Tunisia sana, daripada Eropah sana mai. Anak murid dia juga orang yang agama juga. Wahai Syekh, wahai Habib, engkau nak tak kami iktiraf universiti kamu, iktiraf pondok kamu sebagai universiti yang terkenal di dunia, dan sijil kamu laku di seluruh dunia. Kau nak tak? Kami boleh letakkan. Tapi syaratnya ada ini, syarat ini, silibus kena buat macam ni, setahun kena habis ini. Habib tak tepi. Aku tak mahu tadi. Biar tak perlu iktiraf manusia tadi. Allah yang iktiraf. Tak perlu. Tu macam tu. Depa betul-betul izzah dengan Islam. Depa betul-betul pegang sistem depa. Bukan nak kata depa kolot jumuk tak. Sebab Tok Guru nampak yang ni lebih sesuai dan yang ni lebih sempurna faham Islam daripada tebuk-tebuk.
Kecuali tok guru, syekh-syekh kita yang duk kadang di pejabat agama dan sebagainya, tengok, dia doktor sekian. Itu jangan pandang dekeh pula. Dia pun masuk universiti, tapi sebelum tu pondok dah, tok guru dah, alim dah. Masuk universiti, yang kita petikai kan ni, masuk universiti, duduk dengan tok guru, tak ada kulit tak ngaji, tiba-tiba keluar petikai ulama. Kalau kita sini Kedah, Dr. Akli tu, Dr. Akli tu bukan biasa-biasa. Dia memang universiti Al-Azhar, dia dapat doktor Al-Azhar. Dia memang sebelum tu orang alim, mengaji pondok, ayah dia pun tok guru pondok. Tok Guru Haji Ahmad dulu di Pendang. Itu tok guru tu kita sangat respect. Kenapa? Hak pondok ada dah, hak universiti dah. Baru betul-betul sempurna. Kalau universiti semata-mata, ada keraguan sikit. Confuse sikit. Problem sikit ada. Macam tu Okey. Allah SWT. Kulit ke kulit tu kita nak. Kulit ngaji kita. Baru sempurna elok. Allah SWT. Bahkan setengah pondok bukan takat mengaji kulit ke kulit. Satu huruf mengaji. Satu kataan. Tak habis, tak pi. Tak langkau. Oh, itu lagi dahsyat mengaji tu. Dan perlu puluhan ton perlu. Dan setengah tok guru tajuk kitab benda hurai. Kita akan mengaji risalah al-muawanah wal muzaharah wal muazarah. Risalah dia hurai kot nahu. Dihurai kot ni. Makna tu makna ni. Hurai rahsia pula, hurai hikmah dia pula, hurai jenuh baru tajuk kitab kadang sebulan. Tak ngaji kitab ngaji pondok tu. Tu ngaji pondok. Kalau bismillah tu dia duk hurai ba ni. Tu guru tu pondoknya nak boleh beza tak? Universiti dengan pondok. Oh, ada jauh perbezaan macam langit dan bumi pondok tu. Ada pondok dia akan mengeluarkan ulama. Universiti keluarkan ulama tak? Belum tentu kecuali hak ngaji tu memang tok guru dah. Memang dia keluarkan ulama Kata Al-Habib Wakal Adni, ni ulama besar di Yaman, dia kata apa? Aku ni doktor kata dia. Aku dapat doktor universiti. Tapi doktor yang aku dapat ni dengan ilmu yang menyebabkan aku takut pada Allah, ilmu macam pondok lah ngaji. Ditarbiyah oleh tok guru ni. Doktor yang aku dapat universiti ni umpama seripa aku kata dia. Ilmu mengaji dengan tok guru yang dapat takut pada Allah, ini umpama mahkota aku kata dia. Aku tak bangga dengan doktor yang ada pada aku. Yang paling penting adalah ilmu yang menakutkan aku pada Allah kata dia. Ilmu yang ambil tarbiyah dari tok guru tu. Okey dan saya tak lekehkan orang universiti. Memang perlu universiti sebab tu zaman dia. Siapa dah ngaji pondok terbaik sambung universiti. Sebab kita nak masuk dakwah dalam radio, mungkin dalam TV, mungkin di masyarakat. Sebab setengah masyarakat dia tak mau tengok ilmu kita. Dia tengok sijil kita. Ustaz ada sijil apa? Paling kurang kita ada sistem. Okeylah. Ustaz ada sijil apa? Saya adalah diploma. Okey, silakan. Tapi setengah masyarakat dia tak mau tengok sijil. Dia check tok guru tu alim tak? Tok guru banyak ilmu tak? Dia tengok tok guru dia siapa? Cukup dah. Tak perlu sijil, tak payah tanya. Memang orang alim ni. Setengah masyarakat nak ilmu tu tak penting dengan sijil. Tapi kalau ada dua-dua, maksudnya kita lebih Sijil pun kita boleh masuk, nak sijil boleh masuk, tak nak sijil. Tu. Tapi paling kurang dan cukup dah ilmu tu penting. Sijil nombor 2. Kalau ada sijil tapi tak ada ilmu bahaya. Tapi kalau ada ilmu tak ada sijil, tak apa. Sebab kita tak sesat. Tak sesat. Wallahu a'lam. Cukuplah tu. Dan Allah telah firman, tanyalah ahli zikir jika kamu tidak tahu. Ahli zikir ni apa? Ulama. Itu dalil dari kata Imam Haddad. Ahli zikir itu adalah ulama yang kenal Allah dan tahu kan agamanya, yang beramal dengan ilmu dan demi Allah. Kita akan bahaskan esok tentang ulama yang sebenar. Allah. InsyaAllah kita akan baca doa akhir tahun ramai. Baca doa akhir tahun dua. Siapa ada panggil. Alhamdulillah kita dah sampai ke akhir tahun, umur kita panjang, Allah sampai ke akhir tahun ni, dan kita bacalah doa untuk Allah barakah, beri kebaikan pada kita. Kita akan baca Arab dan kita akan baca juga yang Melayu terjemahan dia untuk kita faham, mudah faham. Kami di Kota Tarim atau Kota Tarim kemarin tahun baru. Hari ni dah tahun baru Tarim. Yaman depa awal sikit pada kita. Yaman depa kemarin petang main dah baca dah doa ramai. Kita hari ni kita lambat sehari di Tarim kita baca ulama tu kita baca, kita ikut. Kita ikut follow itu. Siapa yang tak boleh sebut Arab, saya sebut Melayu. Arab kita baca, Melayu kita baca. Ni boleh ambil, aku ada lagi. Ni ada ni. Dalam buku Yasin ada. Ada doa tahun baru ada. Doa akhir tahun, minta doa akhir tahun.
Dan kita berdoa pada akhir tahun, doa pada awal tahun ini terbaik, ini sunnah, kerana kalau kita nak akhirkan sesuatu, kita doa. Seperti mana dalilnya dalam Al-Quran, waktu mana Sayyidina Ibrahim dan juga Sayyidina Ismail, waktu mana alaihi salam, alaihi wassalam, Allah Sayyidina Muhammad, waktu mana habis buka ikon, kalau pernah buka ikon, ada tak? Tak buka ikon, boleh, kita boleh. Waktu mana Sayyidina Ismail dan Sayyidina Ibrahim waktu mana bina Kaabah, lepas itu selesai, Sayyidina Ibrahim angkat tangan dalam Quran cerita, angkat tangan, dia baca Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu Quran. Maksudnya apa? Ya Allah, taqabbal minna, terima pada kami amalan yang kami buat ni sepanjang hari ni bina Kaabah ni. Innaka anta sami'ul alim, sungguhnya engkau wahai Allah Sami'. Sami' itu Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Engkau tahu niat kami, engkau mendengar apa yang kami buat, engkau mengetahui semuanya. Maka terima daripada amal kami, terima. Tu akhir daripada bina Kaabah. Ini akhir tahun kita doa lah. Akhir tahun kita doa. Akhir kita dah ibadat sepanjang tahun ni, kita doa, minta Allah kabul, minta itu dan minta ampun dan sebagainya. Dan pada awal tahun kita doa juga lagi maghrib. Kenapa? Sebelum nak buat apa-apa ni kita kena doa dulu. Itu terbaik. Rasulullah ajak. Nabi sebelum musafir Nabi doa. Dan kenderaan Nabi doa. Sebelum makan, sebelum itu, sebelum ada doa, sebelum tidur Nabi doa. Sebelum nak buat sesuatu doa. Dan akhir buat sesuatu doa, itu ajaran Nabi SAW. Okey ya. Allah SWT. Dan doa ini susun oleh ulama. Okey ya. Baca. Dalam internet ada, kalau siapa ada dalam dia punya tu, baca. Kalau ada dalam handphone, boleh share. Kita baca Arab dulu sekali, itu kita baca Melayu pula. Allah SWT. Al-Fatihah. Dan kita niat juga dengan kita baca doa akhir tahun ini, kita niat supaya kita dapat tutup tahun ini dengan sebaik-baik penutup dan Allah kabulkan segala hajat dan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi as-sanah mimma nahaytana anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halumta علينا بعد قدرتك على عقوبتنا إلى توبة منه بعد جرأتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita baca yang terjemahan dia bawah tu. Ya Allah, sesungguhnya pada tahun ini kami banyak melakukan tegahan-tegahan Engkau, tapi kami belum bertaubat, sedangkan Engkau tidak ridha dan melupai perkara itu. Engkau menangguhkan azab Engkau yang telah ditetapkan kepada kami
Engkau memerintahkan supaya kami bertaubat daripada kesalahan itu. Sesungguhnya pada hari ini kami bertaubat dan memohon keampunan daripada Engkau. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Dan apa yang kami lakukan pada tahun ini yang Engkau ridai dan Engkau janjikan pahala, maka kami mohon daripada Engkau, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang Maha Mulia, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Terimalah permohonan ini dan janganlah Engkau hampakan harapan kami terhadap Engkau. Wahai Tuhan yang Maha Mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan baca doa awal tahun pula selepas salat maghrib. Semoga Allah kabulkan semua niat-niat kita. Macam mana? Alhamdulillah pada petang ini kita ada tajaan kepada hamba Allah. Bangi doakan kami sekalian dikurniakan ridha Allah syurga fidan dan husnul khatimah. Ini tajaan, ini infak untuk pembelian kita, untuk pembelian kita, untuk pengajian di sini. Semoga Allah kabulkan, semoga Allah terima segala infak ini. Semoga hamba Allah pada Sya'alam tolong doakan moga Haji Mat, isteri dan anak dikurniakan kesembuhan. Amin. Semoga Allah kurniakan kesembuhan yang segera. Semoga hamba Allah pada Kuala Lumpur, saya mohon doakan isteri saya Siti Aisyah Ahmad Azhar dan bayi dalam kandungannya diberi kesihatan yang baik, diberikan kekuatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Doakan saya isteri dan keluarga diberikan hidayah, saya istiqamah. Semoga Allah lindungi semua umat Islam dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, dan semua kami semua dibimbing ke jalan yang lurus. Amin. Semoga hamba Allah pada Kota Baharu Kelantan, semoga saya diizin bertemu Rasulullah, dilindungi oleh dunia dan dilindungi di dunia dan akhirat, dikurniakan kesembuhan dan kesehatan baik zahir batin. Amin. Sebenarnya Syakirah Azman daripada Terengganu minta Ustaz doakan yang terbaik buat kami keluarga. Amin. Semoga Allah kabulkan. Sebenarnya Azizah sekeluarga Keramat Selangor, doakan untuk arwah ibu dan ayah. Amin. Semoga Allah kabulkan. Haji Mahmudah daripada Petaling Jaya, mohon Ustaz doakan kesembuhan saya dan isteri dari Covid dan hari ulang tahun berkahwinan ke-34. Amin. Semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan segera. Semoga Allah beri kesihatan dan panjangan kepada Tuan Haji Mahmudah daripada Petaling Jaya ini. Semoga Allah berkati perkahwinan mereka. Hanya Balqis keluarga Kuala Lumpur, doakan anak kandung saya Muhammad Intias dilimpahkan taufik hidayah, pengenal Allah dan Rasul serta saya dan keluarga sihat tubuh badan dan mengerjakan taat kepada Allah dan Rasul. Amin. Daripada Cikgu Rizal dan keluarga daripada Kristal Sungai Petani, hadiahkan pahala tajian kuliah ini pada ibu bapa ahli keluarga. Doa semoga Allah ampunkan dosa dan mudahkan urusan kami dan akhirat. Amin. Selanjutnya Nuri Dayu Zainun Selangor, mohon doakan agar ampunkan dosa yang sekeluarga, diberi istiqamah dalam berjalan menuju Allah dan dapat melihat wajah Rasulullah. Amin. Semoga Allah kurniakan. Ini hamba Allah di Kota Baharu Kelantan, semoga saya diizinkan bertemu Rasulullah, dilindungi oleh Allah di akhirat dengan kesembuhan kesehatan zahir batin. Selanjutnya Akmal Fahim Bakhrazi, doakan daripada Kuala Batas, doakan saya dikabulkan hajat, terus tabah. Semoga Allah bersihkan hati saya, kurniakan makrifat mengenal Allah, kebaikan dan akhirat, dapat pahala dan ridha Allah, kasih yang Allah Subhanahu wa taala dan fitnah akhir zaman. Amin. Sebenarnya dari Sarawak, hamba Allah, doakan agar saya cepat sembuh. Sekarang tengah bertaruh nyawa untuk menstabilkan semula oksigen, doktor bagi tahu agak kritikal. Jadi semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan segera, beri kesihatan dan panjangan. Semoga Allah kurniakan husnul khatimah. Sebenarnya Deni Shah Baharum pada Selangor, dan mohon doakan daripada Ustaz tahun baru kami segera dikurniakan taufik dan inayah, pahala untuk arwah ibu ayah, mertua, keluarga Ustaz Fakhur dan semua sahabat hadir rohah petang ini. Amin. Semoga Allah kabulkan semuanya. Yang hamba Allah bersimpang Kuala Kedah, doakan semoga rumah tangga dilimpahkan mawaddah barakah, dikurniakan zuriat kemudian soleh-solehah, diberikan manfaat pada agama, mati husnul khatimah, dikurniakan hati istiqamah dalam beribadah. Amin. Semoga Allah kabulkan. Yang terakhir Iti Safura, Iti Ishaq daripada Segamat Johor, doakan kami sekalian senantiasa dalam rahmat kasih sayang Allah, kuatkan hati kami sekalian untuk taat kepada Allah dan mengikut sunnah Nabi, diampunkan dosa kami yang lalu, dan semoga tahun yang baru hijrah ini dapat tahun yang terbaik buat kami sekalian. Semoga Allah beri sebaik kurniaan kepada kita dalam akhir tahun ini dan juga tahun baru yang akan datang, dan semoga Allah jadikan tahun baru yang akan masuk sekejap lagi
sebaik-baik tahun untuk umat Islam, tahun yang paling barakah untuk umat Islam, tahun kemenangan untuk umat Islam, tahun untuk umat Islam, tahun yang menjadi asbab umat Islam terlepas dari kezaliman, penindasan, kesusahan, kesulitan. Semoga Allah jadikan tahun baru yang akan datang ini semuanya kebaikan untuk kita, semuanya mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita semua. Ya Arhamar Rahimin, ya Hayyul Qayyum, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin.